Selamat pagi, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Khasnya, saudara-saudari dalam Jemaat Persidangan Tahunan Cina Kerajaan Metodis di Malaysia. Sarawak Chinese Annual Conference. Bangkitlah SCAC. Pada pagi ini, 9 hari bulan Mei 2022, pagi ini Gereja Metodis Siong Tau Kuching akan mengetuai renungan pada pagi ini. Sebagai permulaan, marilah kita datang untuk memuji Tuhan. Saudari Esther Tan Pei Cheng akan mengiringi dalam pujian. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, apa kabar? Semoga Tuhan berkatimu. Dalam Yesus Kristus, seperti pujian yang lagu yang tadi kita nyanyikan, Tuhan tidak pernah janji kita akan sentiasa hanya stabil. Tetapi Tuhan janji akan bersama kita, tidak kira apa situasi yang kamu hadapi. Mari kita datang kepada Tuhan untuk berdoa. Tuhan Bapa di surga, kita serahkan diri kepadamu. Semoga Tuhan berkati renungan pada pagi ini. Hasilnya kita membaca buku Hagai bab 1 ayat 1 sampai 15. Melalui ini, Tuhan bercakap kepada kita melalui firman-Mu dan mengiringi diri sendiri setiap orang individu. Dengan nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Adakah kamu nampak gambar ini? Ada seorang atlet. Dia memain bola.
Bagi dia, apa yang paling penting di dalam jiwa dia adalah membolehkan bolanya dimasuk ke dalam basket itu. Saudara-saudari, apakah perkara menjadi utama dalam jiwamu? Mungkin kerjaya, mungkin pelajaran, mungkin perkahwinan, mungkin pasangan, mungkin kawan, mungkin ibu bapa, mungkin anak, mungkin uang, mungkin yang kamu fikir. Hari ini kita akan merenungi satu tema, iaitu Tuhan mendahului segala. Iaitu kita mempetik daripada buku Hagai bab 1 ayat 1 sampai 15, merenungi satu tema, iaitu memindah rumah ibadat. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita tahu dalam Hagai bab 1 ayat 1 di mana dia menulis, pada tahun kedua pemerintahan Darus sebagai Raja Persia, pada hari pertama bulan ke-6, Tuhan berfirman melalui Nabi Hagai. Berkhabaran Tuhan itu ditunjukkan kepada Jerubabel anak Shealtiel, Gubernur Yehuda, dan juga kepada Imam Agung Yosua anak Yojada. Di dalam ayat ini, kita diberitahu latar belakang zaman 3 watak yang penting, iaitu Hagai sebagai Nabi Tuhan yang berlayang khasnya pada tahun 520 Masihi. Dua pemimpin yang memimpin orang pengarang daripada Persia, iaitu Jerubabel anak Shealtiel Gubernur Yehuda, dan juga Imam Agung Yosua. Dua orang ini. Latar belakang yang kita perlu ketahui ialah Hagai adalah Nabi untuk Jerubabel dan Yesus. Dan konteks sejarah dan khayat adalah penting. Hagai melayan di Jerusalem kerana di sinilah tempat perlulah diri bait suci, dan di mana ia belum dibina komplit yang perlu dibina semula. Sebab selepas tahun Masihi BC 538 sebelum Masihi, baik Tuhan yang dibina oleh Solomon lebih kurang 1000 tahun Masihi, sebelum Masihi, itu telah dimusnahkan. Dan sekarang perlu membina yang baru. Selepas kerajaan Medo masih menggulingkan kerajaan Babylon, Cyprus, kerajaan itu membenarkan orang Yahudi kembali ke tanah Israel pada kira-kira 5 tahun 36 sebelum Masihi. Ini dicatat dalam buku Ezra bab 2 ayat 64 dan 65. Yang kita boleh nampakkan satu slanted return. Ada satu alat begitu sejarah sekarang simpan di dalam Museum British London sana, tentang perkara berlaku tahun 539 sampai 538 sebelum Masihi. Raja ini mengambil satu langkah, iaitu untuk mendapat kesukaan untuk orang jajahan dia. Dia menggunakan satu cara atau strategi, iaitu membenarkan mereka balik kepada tempat asal dan membolehkan agama masing-masing mendirikan rumah ibadat masing-masing. Jadi ada orang kata dia percaya Tuhan yang seperti kita percaya dalam perjanjian lama, tetapi tidak semestinya. Dia hanya ambil satu cara diplomatika membolehkan mereka suka akan raja ini. Kekurangan orang-orang buangan, iaitu mereka dahulu kala orang Yahudi menjadi orang buangan selepas mereka dikalahkan oleh kerajaan Babylon pada 586 Masihi, dan sekarang Persia mereka sudah berjaya menggulingkan mereka, maka Raja Cyprus membolehkan mereka balik kepada tempat asal untuk membangunkan bait suci di Yerusalem. Setiap orang Yahudi
dapat kembali, tetapi tidak diwajibkan. Selepas itu kita mendapati ada 50,000 orang balik untuk mendirikan bait suci Tuhan. Sebenarnya mereka sudah masuk ke generasi 2, 3 sudah lebih kurang 70 tahun mereka tidak balik. Bagi generasi pertama dibuangkan, mereka masih ada ingatan, tapi anak cucu mereka tidak begitu ada ingatan. Mereka sudah selesai begitu berasa, begitu selasa, begitu baik di tempat orang lain sudah. Sekarang mereka sudah sesuai dengan tempat itu. Tetapi masih ada 50,000 orang Yahudi kembali ke Jerusalem dan tanah air Israel tidak lama selepas itu, iaitu lebih kurang tahun 536 sebelum Masihi. Mereka balik dan melakukan dasar bait suci yang baru pada tahun 536 sebelum Masihi. Saudara-saudari, selepas mereka mendirikan asas dia, batu asas, dan mereka memulihkan mezbah, mereka sembahkan korban dan meletakkan asas untuk membina semula bait suci. Tetapi usaha mereka tidak lama. Maka Nabi Hagai dan Nabi Zakaria diutus oleh Allah adalah untuk menggalakkan mereka membangun semula bait suci Tuhan di Yerusalem. Saudara-saudari dari Yesus Kristus, sebab mereka ada menghadapi orang yang bukan Yahudi yang tinggal di sana di Yerusalem mententang pekerjaan mereka. Perkara ini dicatatkan dalam buku Ezra. Saudara-saudari dari Yesus Kristus, selama kira-kira 16 tahun atau lebih, mereka sia-sia saja kerja bait suci Tuhan. Jadi orang sisa Yahudi itu orang yang purangan. Yahudi itu balik hanya mendirikan asas batu. Sebab mereka menghadapi tentang. Saudara-saudari dari Yesus Kristus, maka Hagai dipanggil oleh Tuhan, yaitu pada 520 sebelum Masihi. Hagai melayani sisa orang Yahudi yang telah kembali ke Jerusalem selepas tawanan Babilonia pada 586 sebelum Masihi. Saudara-saudari dari Yesus Kristus, dalam ayat 2-4 kita mendapati Hagai yang menggalakkan orang Yahudi mesti mengutamakan, mesti mendahulukan Tuhan. Kalau mendahului sekarang, Tuhan mendahului sekarang. Dalam ayat kedua di mana kata Tuhan yang Maha Kuasa berfirman kepada Hagai, bangsa ini berkata bahawa belum masanya untuk membina semula rumahku. Mereka di antara orang balik, orang purangan, orang Yahudi itu, mereka kata bukan masa, kita sudah henti 16 tahun sudah, bukan itu masa yang sesuai untuk kita mendirikan balik kita punya bait suci, rumah bait suci. Bukan masa. Tetapi bagaimana Hagai kata? Kemudian dengan perantaran Nabi Hagai, Tuhan berfirman kepada umatnya, apakah kehendak Tuhan? Adakah Tuhan kata belum sampai masa? Apabila Tuhan ingin kita mengutamakan Tuhan melebihi segala-galanya. Adakah kita kata, Tuhan, apa yang kamu saya buat itu bukan sampai masa. Tuhan ingin kita menginjil kepada orang lain. Kita kata, belum masa lagi. Tapi apa yang Hagai mengajar kita adalah Tuhan berkata apa? Melalui firman Tuhan kata apa? Hai umatku, mengapa kamu tinggal di dalam rumah mewah sedangkan rumahku masih reruntuhan? Maksudnya Tuhan ingin mereka bandingkan. Apa yang kamu sekarang hidup? Kamu hidup untuk sendiri saja. Kamu lupa akan kerajaan Tuhan. Kamu lupa akan Injil Tuhan. Kamu sudah lupa tentang itu orang yang akan binasa sebab tidak ada percaya dalam Kristus Yesus. Maksud hari ini adalah sedemikian. Jadi maka Tuhan menggunakan Hagai, menggalakkan melihat, jangan lihat masa sendiri, tapi lihat masa Tuhan. Sebab kita perlu menggenjot kehendak Tuhan. Menggenjot
kehendak Tuhan yaitu di mana Hagai kata, lihatlah apa yang sudah berlaku kepada kamu. Apa yang kamu sendiri berasa? Ada apa? Kamu sudah mendabur banyak benih. Kamu sudah begitu kejar rajin. Tuan yang kamu sedikit. Apa yang kamu kejar, tapi kamu tidak dapat mendapat pendapatan yang baik. Kamu mempunyai makanan, tetapi tidak cukup untuk mengkenyangkan kamu. Maksudnya tidak ada berkat daripada Tuhan. Begitu rajin kamu, tapi tidak ada hasil. Begitu banyak makanan kamu makan, tapi tidak dapat kenyang. Maksud sirat di sini adalah ingin memberitahu apa? Kita seterusnya kita membaca Alkitab. Dia kata, kamu mempunyai wai tetapi tidak cukup untuk memuaskan hati. Kamu mempunyai pakaian tetapi tidak cukup untuk memanaskan badan. Upah yang diterima kaum buruh tidak cukup untuk menyara hidup mereka. Di sini kata pakaian tidak cukup. Tidak, minuman tidak cukup. Mereka kata pendapatan, gaji tidak cukup. Apa pun tidak cukup. Apa tidak cukup, bolehlah tidak boleh, tidak dapat mendirikan rumah suci Tuhan. Betul? Sebenarnya salah. Tetapi apa yang Tuhan inginkan kata, ialah tidakkah kamu sedang mengapa sekalu perkara itu berlaku? Adakala kita fikir, begitu rajin sudah saya belajar, mengapa tidak ada itu pelajaran kita dapat keputusan akademi yang baik? Yang begitu rajin sudah kita bersama dengan pasangan ini, boyfriend, girlfriend ini, tetapi tidak dapat teruskan. Mengapa? Ada kala kita kata, kerja saya begitu kuat, mengapa macam ini gaji masih tidak naik? Ada kala mungkin Tuhan ingin menguji kamu. Tetapi ada kala, ada sebab kita tidak menurut firman Tuhan, tidak kita diberkati. Maka Tuhan inginkan kalangan buangan orang Yahudi, sekarang naiklah ke bukit-bukit untuk mengambil kayu balak. Lalu binaan semula rumahku, maka aku akan berkenan kepada kamu dan aku akan disembah lagi dengan cara yang sepatutnya. Tuhan ingin mereka mendirikan bait suci Tuhan sekarang juga. Ada kala kita kata tunggu. Tapi Tuhan kata pergilah mendirikan orang kudus. Mendirikan mereka yang percaya Kristus Yesus menjadi murid Kristus. Pergilah Injil. Pergilah ambil berat kepada orang lain. Pergilah. Kita ada dipanggil oleh Tuhan. Tetapi kita perlu merespon kepada Tuhan. Kamu mengharapkan Tuhan yang bayar. Tetapi yang kamu dapat sedikit sekali. Apabila kamu membawa Tuhannya itu pulang, aku mentiup dia sehingga habis di bawah angin. Mengapa aku melakukan hal itu? Aku melakukannya kerana rumahku masih reruntuhan. Sedangkan kamu semua sibuk membina rumah masing-masing. Di sini Tuhan melalui Hagai memberitahu sebab mengapa mereka kerja kuat. Mereka buat perkara sendiri tetapi tidak ada hasil. Sebab Tuhan tidak memberkati mereka. Sebab mereka tidak mengutamakan Tuhan sebagai Tuhan. Tidak mengutamakan, mendahulukan Tuhan lebih daripada kesemuanya. Mengapa? Sebab Tuhan ingin mereka ketahui makna di dalam jiwa adalah buat Tuhan sebagai tempat pertama dalam jiwa. Sebab apa yang kamu buat di dunia ini hanya sementara. Apa buat untuk Tuhan ada harga, ada nilai untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, di dalam ayat 11 dia kata apa? Aku sudah mendatangkan kemarau ke negeri ini sehingga bukit, ladang kandung, ladang anggur, kebun caitu dan segala tumbuhan di negeri itu menjadi kering. Manusia, haiwan dan segala tanaman kamu ditimpa kemarau. Wah, Tuhan mengadakan bencana alam semesta untuk apa? Tuhan tidak berkati tumbuhan, tidak berkati sebab mengapa? Mereka tidak mengutamakan Tuhan. Jadi Tuhan begitu kasih kepada kita, mengerja kita untuk mengetahui dan membuat kehendak Tuhan. Saudara-saudari, tetapi jika mereka tidak mengabaikan pembinaan semula bait suci, dompet mereka akan berubah di dalamnya. Tanah mereka tidak akan berubah dan mereka akan makan dan minum tetapi tidak ada mempunyai isi. Biarlah saudara-saudara Yesus Kristus, hari ini marilah kita mengutamakan Tuhan lebih dari kesemua perkara. Inilah kita akan diberkati.
Ini adalah satu hukum secara umum. Kalau kita buat kerja begitu rajin, tetapi masih tidak diberkati, bukan tidak Tuhan berkat kamu, tetapi Tuhan ingin mengujimu. Saudara-saudari, kalau secara umum, menurut Reitering, Tuhan memanggil orang-orang Yahudi ini bukan saja untuk membaharui perjalanan mereka dengan Tuhan, dengan membina semula baik suci dan menyembah Tuhan dalam kesucian. Saudara-saudari, Tuhan ingin membaharui mereka, mereka membina baik suci dan juga mau mereka menyembah Tuhan dalam kesucian. Saudara-saudari, tetapi juga untuk memaksa Israel untuk menghadapi ketidakbenturan rohani mereka dan memperbaharui komitmen mereka supaya mereka lagi mendapat rahmat, lagi dapat berkat, lagi dapat karunia Tuhan. Sehingga manusia menyahu kasih sayang dan dedikasi Tuhan, menentukan nilai makna dan kekayaan kehidupan. Jadi apabila kita perlukan kasih, kita perlulah dedikasi Tuhan. Apabila kita lebih kemuliaan kepada Tuhan, lebih banyak kasih dan rahmat yang kita akan rasai dan terima. Saudara-saudari, walaupun kita mempentingkan Injil kita adalah mempentingkan Injil sabit, yaitu sebagai seorang Kristen, kita mesti ketahui akan kesukaran yang kita akan mengalami. Bukan kita tiap-tiap hari cari kaya. Bukan, ini bukan Injil yang kita sebarkan. Tetapi Tuhan ingin ketahui makna dan nilai jiwa adalah mempentingkan Tuhan dalam tempat yang pertama. Walaupun ada kala Tuhan berkati kita barang bendaan, itu pun sebagai salah satu berkat daripada Tuhan. Kita perlu seimbang dari berkat rohani dan juga berkat bendaan. Tetapi yang lebih penting, kita membuat komitmen untuk mendahului Tuhan lebih daripada semua. Orang Israel Kristian yang pulang dari tawanan selalunya tidak percaya kepada Tuhan atau mengelak berharap, tetapi tidak membiarkan Tuhan mengambil tempat pertama. Bagaimana orang boleh berbalik? Saudara-saudari, dalam bahagian ketiga, dalam ayat ke-12 sampai ke-15, kita ketahui apakah boleh mereka buat. Perkara ketiga dalam ayat 12, dia kata, kemudian Jerubabel dan Yosua serta segenap umat Islam yang sedang kembali dari pembuangan di Babilonia mentaati kata-kata Nabi Hagai. Haleluya, mereka sudah ubah. Mereka mentaati kata-kata Nabi Hagai, utusan Tuhan itu. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka karena mereka takut akan Tuhan. Mereka ada satu hati yang taat akan Tuhan. Seperti dalam buku Asam, dia kata, apabila kita mengutamakan Tuhan, mentaati takut akan Allah, kita memperoleh nikmat Tuhan. Saudara-saudara Yesus Kristus, yang perkara yang keempat, perkara pertama kita lihat jadual masa Tuhan. Perkara kedua, kita ketahui akan mengejar kehendak Tuhan. Ketiga, kita ingin ketahui bagaimana kita menurut firman Tuhan. Keempat yang paling penting yaitu kehadiran Tuhan dan bertindak sebagai manusia selaras dengan firman Tuhan. Kemudian Hagai menyampaikan firman Tuhan kepada mereka bahwa Tuhan sudah berjanji akan menyertai mereka. Haleluya, Tuhan akan menyertai mereka. Apa yang lebih penting dari segala adalah kesamaan Tuhan sesama kita. Biarlah kita ada daya daripada Tuhan untuk mendahului Tuhan lebih daripada semua. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, ayat keempat berfirman bahawa demikianlah Tuhan menggerakkan hati Jerubabel, gubernur Yehuda itu pemimpin. Imam Agung Yosua ini pemimpin kedua, dan semua orang yang sudah kembali dari pembuangan supaya membina rumah Tuhan yang Maha Kuasa Allah mereka. Mereka digalakkan, mereka digerakkan, mereka terasa disentuh oleh Tuhan melalui Nabi Hagai. Memulai kerja yang sudah buat 16 tahun. Mereka mula bekerja pada hari kedua 24 bulan ke-6 dalam tahun kedua pemerintahan Raja Tarus. Mereka kerja sudah. Mereka balik kerja. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita mendahului Tuhan lebih daripada segala karunia.
Sebab Yesus Kristus sebagai jemaat dalam perjanjian baru, kita tahu Yesus Kristus sudah datang. Bait suci itu sebenarnya adalah untuk mensimbolkan satu hari Yesus Kristus akan menjadi bait suci. Dia akan dirosakkan, tetapi akan dibangunkan semula 3 hari. Yesus Kristus menjadi teladan juga yang terbaik, di mana dia mendahului kehendak Tuhan lebih dari kehendak semua. Walaupun dia pun Tuhan, tetapi dia mengikut Tuhan Bapa Allah. Dia datang untuk memuaskan kehendak Tuhan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, marilah kita menghasilkan buah sebagai mendahuluikan Tuhan. Kita dengan daya Tuhan, kita memformulasikan spiritual kita, rohani kita, membaca Alkitab, berdoa. Tiap-tiap hari kita ingin duduk dengan kehendak Tuhan. Kita sudah perlu formasi pengajaran lebih erat dalam firman Tuhan. Dan juga kita perlu mendirikan diri dalam formasi karakter dan juga formasi pelayanan. Iaitu perangai kita perlu ikut Yesus dan kita melayani Tuhan demi melakukan apa yang Tuhan panggilkan kita. Hasnia bandar yang paling besar, Great Commission, pergi Injil dan membuat pemberitaan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, pengasas Methodist kata apa? Give me 100 preachers. Kasih saya 100 penginjil. Dan mereka tidak takut akan orang, hanya takut akan Allah. Tidak hanya kasih Tuhan. Apa yang mereka takut akan dosa saja. Bagi mereka yang sedemikian akan menggerakkan neraka untuk mendirikan surga ataupun kerajaan Tuhan di bumi ini. Biarlah kita menjadi seorang yang mendahulukan Tuhan lebih dari kesemua. Marilah kita berdoa sesama supaya kita boleh menghasilkan buah. Mari kita berdoa bersama. Oh Tuhan Bapa di surga, saya berdoa supaya jemaat Kristen di persidangan tahunan Cina Gereja Methodist, Sarawak di sini, kita boleh menjadi jemaat dibangkitkan demi kemuliaan Tuhan. Bantulah kita menjadi jemaat yang suci. Biarlah kita memang mententang dosa, memenanginya dengan daya Tuhan. Tuhan, kasihlah kita kehendak untuk belajar Alkitab, berdoa tiap-tiap hari, untuk mengikuti kelas bimbingan Alkitab dan membolehkan jiwa kita ada teladan Yesus dan juga hidupkan Yesus dalam jiwa kita demi berani untuk membuat perinjilan, pemberitaan supaya lebih banyak orang diambil berat, lebih banyak orang merasai kasih Tuhan Yesus yang begitu besar, supaya mereka ikuti Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Dan nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Semoga Tuhan berkati semua orang. Puji Tuhan.